Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Fadil Cikgu Yunus, pengurusi majlis kita yang intonasi macam khutbah jemaah. Semangat, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia pengurusi masjid kita Tuan Muhammad Rifai Abdullah, yang berusaha, Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Hassan selaku penaung Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Datuk Haji Hassan Haji Ismail penasihat Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Tuan Imam Masjid, yakni para pegawai, Tuan Bilal, para noja ataupun siap, Mudir Ma'had Darul Ulum, barisan kepimpinan masyarakat setempat, seqaryah atau yang sedekatan dengannya, khususnya kepada anak-anak daripada Mak Tahfiz, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia maka pada malam ini saya sangka ini malam yang sulung bagi saya, tapi dimaklumkan oleh Datuk, saya dah datang yang pertama kali dan ditahqiqkan oleh barisan hadapan tadi 2015. Jadi saya pun tak ingat, biasalah manusia ni cepat hilang ingatan. Jadi 2015 saya mari sini, alhamdulillah. Dan hari ini 2022, dan berkat doa daripada ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, sejarah sakit yang kita kata hampir tewas dengan ujian khusus saya sendiri pada 2016 dan 17, bulan 10, hujung 11, 12, 1 dan 4, hampir lebih kurang 4 bulan lebih saya bertarung sakit, warded, dimasuk hospital lebih kurang hampir 4 bulan. Jumlah saya buang air besar, air kecil, semua atas katil, dan isteri saya lah yang menguruskan segala-galanya A sampai Z. Dan saya yakin kerana doktor pakar yang merawati saya, yang operation tulang belakang saya akibat kuman yang terlalu tinggi, dia kata
kat saya, dia kata, saya teringat Ustaz pernah berkata, kadang-kadang kita sihat ni bukan pasal kita hebat. Kita sihat bukan kerana doa kita makbul, tetapi kita sihat dan kita hebat adalah kerana doa orang ramai. So saya yakin doa orang Kelebang ni pun ada juga tersemat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun sihat dan pakai wheelchair, walking frame, tongkat semua saya tinggal. Alhamdulillah, walaupun kaki belah kanan ada sedikit masalah saraf, tapi kata doktor kalau dipikirkan banyak-banyak memang lagi banyak masalah. Alhamdulillah, kita tak nak duduk dalam bermasalah. Selagi nyawa kita di kandung badan, suara masih ada, teruskan perjalanan, insya-Allah. Dan tuan-tuan, ibu-ibu doakan agar kesihatan saya dan ashabul fadail, ustaz kita yang lain pun sihat walafiat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, pagi tadi mungkin semua baca surah Al-Kahfi, malam tadi kita baca surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Surah Al-Kahfi ayat ke-54. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran untuk kehidupan manusia. Walaqad sarrafna, kalau kita belajar nahu saraf, nahu jaa Muhammadun ilal madrasah. Jaa tu kira nahunya, Muhammadun kenapa fa'il, kenapa ila, lepas ila kenapa bagi bawah isim. Bila saraf pula kita tafsir lagi lebih dahsyat. Jaa yaji'u, gitulah bunyi lebih kurang. Masya yamshi, mana bit tasrif. Kalau kita ada RM2, RM1,000, kita bagi dekat mana-mana negara Arab, dia kata saraf, minta kecilkan, perhaluskan, minta dapatkan wang kecil. Jadi Al-Quran walaupun bersifat mujmal, umum, dan Nabi sebagai musarriful ayat atau mufassirul ayat, tapi Quran disebut dengan beberapa contoh. Sebab metodologi dalam Quran ialah kebanyakan penceritaan, pengkisahan, baik dari sudut kita pribadi, berkahwin, anak, sampai peringkat kepada pemimpin negara. Semua ada dalam Al-Quran. Allah jamin ada. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnas min kulli masalin, macam-macam contoh. Pemimpin zalim tengok macam Haman, macam Qarun, macam Fir'aun laknatullah, Abu Lahab and the gang dan sebagainya. Semua cerita. Cerita seorang Nabi yang hebat, Nabi Sulaiman sebagai contoh. Hebat dalam pertukangan, Nabi Daud, Nabi Nuh sebagai contoh. Dan kesemuanya ada menceritakan dalam Quran supaya fa'tabiru, i'tibarlah, wahai orang yang ada hati dan pemikiran. Dalam ayat ini satu sindiran dekat kita. 1400 years ago, 1400 tahun yang lalu. Tapi disebabkan ada momentum, ada virus-virus pemahaman yang bukan selari dengan Islam, maka akhirnya hidup kita ini membelakangkan Islam step by step, sikit demi sikit. Allah sebut dalam Quran, kami telah sempurnakan, kami telah huraikan, kami telah menceritakan bitasrif untuk manusia ambil iktibar. Tetapi jenis manusia ni, walakinna wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi jenis manusia ni, aku bagi kepala otak dekat dia,
bagi akal fikiran pada dia. Dia bukan nak ikut apa yang aku cerita dalam Quran. Mereka suka berdebat, mereka suka bertengkar. Aksaru syai'in jadalah. Apa benda semua nak lawan. Inilah akibat daripada kita membelangkangkan perintah Allah disebabkan penjelasan dah ada, tetapi kita buat-buat tidak memahami apa yang Allah jelaskan kepada kita. Banyak ayat, kan anak-anak tahfiz semua apa ayat. Ustaz kita pun mudir pun tahu tentang ayat yang mana Allah beritahu kepada kita dalam masalah, dalam bahasa mudah, orang yang telah dibutakan matanya di akhirat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Rabb kamu butakan mata kami sedangkan kami dunia dulu celak? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Na'udzubillahi min zalim. Tak berjawab pun. Na'udzubillahi min. Dulu korang aku cerita macam-macam dalam Quran, tapi korang ni buat-buat buta. Maka hari ini wa kadzalika tunsa. Sebab sifat Allah ialah Al-Muntaqim. Sifat Allah ialah Al-Muntaqim. Allah ni Maha berdendam. Tapi manusia tak boleh berdendam. Dulu korang ambil nikmat aku, korang kufur nikmat aku, guna nikmat buat maksiat, hari ini padan muka korang. Itu bahasa Allah yang kita nak sebut dalam terjemah kita lah. Kalau orang Melaka ni padan muka kau, itu bunyinya lebih kurang. Mampus kau. Lima hasyartani a'ma, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau butakan mata kami, ya Tuhan? Dulu kami pakar sakit mata. Dulu mata kami macam si Milan Doraemon. Sekarang kami buta. Kenapa? Sebab dulu kami cerita macam-macam, hampa tak follow. You tak follow me, you follow him. Sehari ni padam gambar. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bahasa mudah lah disebut. Cuba kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita, iaitu kita sebenarnya agak-agak ni siapa punya? Kita sebenarnya kalau fikir-fikir muhasabah balik, agak-agak siapa punya? Semua orang akan jawab Allah. Itulah dipanggil Islam. Bila orang tanya, hang ni siapa punya? Allah. Tapi agak-agak berapa ramai yang berani jawab dalam masjid sebab dapat hidayah. Dekat luar tanya kamu, ni duit ni siapa punya? Kata siapa punya? Rumah siapa punya? Anak siapa punya? Bini siapa punya? Suami siapa punya? Mana dah jawab Allah? Sebab apa? Sebab uskedil-kedil gur kharab dia. Dalamnya ada masalah. Dalam ada masalah. Sebab itu bila kita jawab, ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya, dalam bahasa mudahnya, maka jadilah manusia rakus yang ada tak cukup buat benda haram untuk penuhkan perutnya bagi kenyang. Yang kedua, dia sombong. Dia kaya, dia beradik 5 orang, dia seorang kaya. Dia sombong, dia beradik dia. Dia sombong dengan Pak Long dia. Dia sombong dengan Pak Ngah dia.
dia semua dengan mak utih dia semua dengan Kak Lang dia. Sebab apa? Sebab dia orang ni semua malas. Aku seorang yang rajin. Bercakap sudah melampaui batasan. Allah nak uji orang senang je tuan-tuan. Allah nak uji kita senang je. Sebab kalau kita pegang benda ni, waktu hari ni bila ditimpa musibah, banjir besar, berbunyi Shah Alam, tengok apa jadi? Tengok apa jadi? Wildfire beli sampai 300,000, tenggelam, tertelos, tak ambil pula coverage banjir, habis 80,000 kena bayar. Lepas tu bila dah jadi macam tu, apa jadi pula? Mulut manusia buat rakaman video, TikTok, apa lagi? Apa menatang dan sebut tak tahu dah. Banyak sangat dah. Maki hamun. Mana majlis perbandaran ni tak datang tolong. Ini sebab parit lah ni yang sumbat sangat bla bla bla. Marah majlis bandaran, marah ketua kampung, marah yang berhormat, marah habis menteri lagi kena. Benda yang macam tu. Sebut menteri benda yang dah. Nampak tak? Marah. Dia tak marah diri sendiri. Lah marah apa? Ini hujan apa? Hujan ni banyak sangat hujan ni. Rimai aku hujan ni. Ada tak dengar? Ada. Panas lah. Haram tu panas. Nak pergi takak ikan ke mana hujan? Orang sedap molek dah nak pergi macam, nak pergi canak satu. Hujan buluh. Nampak tak? Manusia rimas. Kok meniaga pula, meniaga. Air balang. Dalam balang dah air dah. Saya nak terjemah macam orang Cina pula. Sampai pukul 12 satu hujan mari. Haram tu hujan pula dah. Memang tak untung bro. Allah terkejut dengan sifat orang. Rezeki siapa punya? Yes. Ustaz cakap sedap lah, Ustaz duit banyak. Kita pula kena. Ustaz dapat. Tapi kalau terkentut dia marah kita. Jangan tegur orang dengan marah. Biarkan dia lah. Dia terkenal ada Abdul Razak bin Majid. Saya sebut nama dia ni sejak 17 Disember baru ni. Siapa kenal Abdul Razak bin Majid? Tak kenal tuan no? Kenal Razak Majid? Dan insya-Allah isteri dan 8 anaknya berada dalam syurga. 17 Disember baru ni aksiden. Anak 8 orang, isterinya Naziah Buyung 37 tahun. Anaknya 8 orang. Muhammad Raid Fatahi 10 bulan, Putri Nur Aisyah Wana 3 tahun, Hidayat Hakimi 7 tahun, Muhammad Rahizat Rizki 9 tahun, Muhammad Aizat Syazwan 10 tahun, Ratul Aliyah 16 tahun, Muhammad Radalul Amin 17 tahun, dan isterinya Naziah Buyung 30 tahun meninggal. Malam tu just one night meninggal serta merta. Habis. Tapi anaknya tingkatan 2 tak mati. Saudara Abdul Majid tak meninggal. Kita tengok apa respon dia. Ada dia memberontak, ada dia maki hamun. Jawapan apa? Inna lillah. Allahu Akbar. Allah lebih sayang dia orang. Saya redha lah, saya sabar je lah. Menangis mesti, mana ada orang gelak bini mati. Walaupun dah plan besok nak kahwin. Orang kata isteri mati boleh ganti, betul, anak. Boleh ambil anak orang jadi anak sendiri. Bini tak apa, ambil anak orang jadi bini kita.
mana orang baik? Baik pula tuan-tuan. Malam ceramah dengan Ayon kan, dia budak. Jadi baik bro. Anak 8 orang ibu-ibu. Siapa yang sanggup satu malam Tuhan ambil anaknya sebanyak 8 orang. Angkat tangan saya cabut. Tapi Allah ambil anak dia. Saya tengok kalau dia di wartawan kan dibuat bicara oleh TV, oleh akhbar, saya tengok dia bercakap, saya yang menangis bukan dia. Saya ada anak 7 orang, 5 lelaki 2 perempuan. Kita bayangkan tengok, Allah, ya Allah tolonglah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah ya Allah. Tapi jawapan daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma a'ta. Allah punyalah siapa dia nak bagi. Wa lahu ma akhadha. Dia jugalah dia nak ambil siapa dia nak. Harap tuan-tuan yang senyap dengar ceramah ni, sunyi sepi ni, pengusi kata tadi, cikgu nak kata sebagai ada kebaikan perbincangan depan malam ni. Boleh tak boleh? Allahu Akbar. Bila Allah berfirman dalam Quran, contoh lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50 sebut kat kita. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Terpulang pada Allah lah nak menciptakan apa yang dikehendakinya. Terpulanglah kepada Allah. Ada orang berkahwin, dapat anak, semuanya perempuan. Tak maaflah sebut lagu sikit. Ada orang yang dikurniakan, semuanya jantan, bukan binatang, lagi. Ada orang berkahwin, semuanya anaknya perempuan. Ada tak? Ada orang berkahwin, tadi saya makan tengah hari tadi, anaknya 3 lelaki. Dia nak tak anak lelaki, nak perempuan? Dia nak tak nak perempuan? Tak. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'. Dalam bahasa kasar kita orang kampung ni, melantaklah ke Tuhan nak buat benda. Nak bagi lelaki sini pun tak apa, terima. Sebab apa? Sebab kita milik Allah. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. Ada orang pasangan, dia ada anak lelaki, anak perempuan. Saya 5 lelaki, 2 perempuan. Tetapi yang paling menyedihkan hati, yang paling menyakitkan jiwa, ialah berkahwin sudah bertahun lamanya, tapi hingga kini tiada zuriat baginya.
tak terkata. Orang lain ada anak belaka. Tapi dia, ngomongnya, orang eneng. Orang meteng, tak mengandung. Maknya tanya kau buat apa? Orang lain elok je. Macam mana apa buat ni? Yang pernikahan lama haram tak dapat anak siapa? Mak pun bengong. Dia tak tahu ya khuluqu ma yasha. Datuk ada pun anak Datuk, minta maaf. Anak borang tu. Berapa? Berapa? 7. Ramai. Datuk di belakang, sebelah. 3 syekh kita, yang mana ni? Wahid. Syekh kita? 6. Cikgu Yunus 6. Sambil mengajar 6. Kalau tak mengajar, Jahanam. Saya sambil ceramah 7. Syekh kita daripada Yaman seorang. Ada juga. Ada orang yang tak ada langsung anak. Apa perasaan dia? Tapi kalau dia pegang innahu alimun qadir, sebab apa? Kita ini milik Allah. Allah lebih mengetahui. Kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah bagi? Dan Allah lebih berkuasa daripada kuasa yang kita ada. Kerana kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga. Allah suruh Nabi baca doa. Qul Allahumma malikal mulk. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah SWT berdoa, Allahumma, wahai Tuhan yang memiliki segala kuasa dan kerajaan, Engkaulah yang memberikan kuasa kepada sesiapa yang Kau suka. Engkau boleh cabut dan tarik kuasa daripada siapa yang Kau suka. Nampak tak? Subhanallah. Yang bernama pemimpin pun macam itu juga. Wahai Tuhan, Engkau boleh angkat, muliakan siapa yang Kau suka. Wahai Tuhan, yang boleh menghina siapa yang Kau suka. Betul tak? Dulu disanjung, hari ini tidak lagi dijunjung. Ada budak anak orang susah dekat Kelebang ni, jaga lembu jaga kebau. Hari ini dia kontraktor berjaya, multi-million. Dulu mak dia orang tak pandang, adik pun tak pandang. Bila dia keluar pergi ke Kuala Lumpur, dia belajar lebih kurang sikit, lebih kurang. Akhirnya dia jadi seorang yang berjaya. Ada kata besar, rumah besar. Dan dia pula seorang yang budiman, infakkan masjid. Apa orang berkata? Tak sangka anak awak. Dulu jaga lembu je. Kerja siapa? Siapa bagi? Allah. Sebab tu jangan sombong. Ibu-ibu jangan sombong. Anak saya Alhamdulillah, yang nombor 1 di London, nombor 2 dekat Amerika, yang 3 dekat Korea, yang keempat dekat Jepun, kelima di Jerman. Hak lain semua tak edit, dia beradik semua anak dia bodoh semua. Oh, melebuh menampak ni boleh tahu. Jangan tuan-tuan, jangan Datuk Datin. Tak payah megah dengan anak kita berjaya, tak boleh cerita ke orang. Masuk dalam Facebook pula, hari ini berada di Hollywood. Hari ini dekat Disneyland. Tak payah. Orang menyampah tengok. Meluat nak muntah hijau. Emoji tu hijau. Bukan semua orang bahagia dengan bahagia kita. Bukan semua orang suka dengan suka kita. Dan sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kamu sembunyikan kejahatanmu. Yang tak teman virus sekarang ni, sekarang makan nanti ramai-ramai semua, saya pun kena juga. Ada orang tu belanja makan daging wagyu. Tahu daging wagyu? Mahal nak mampus. Mampus pun tak mahal macam tu. Datuk pernah makan wagyu tu. Mahal Datuk. 1
Satu ketul tu 1,200. Ibu Datin, satu ketul tu, besar mana saya rasa? Bukan tebal ini, nipis je. Tapi besar lebih kurang 1,200, yang satu lagi lebih kurang 2,800. Saya makan 2 ketul tu. Orang belanja. Ustaz, belagak. Ambil gambar. Bukan saya ambil gambar. Saya tak pernah ambil gambar. Orang ambil gambar, Tokek tak ambil gambar, masuk ke Facebook. Apa orang kata? Itulah Ustaz sekarang. Belanja makan mahal-mahal. Nampak tak? Siapa yang komen? Nartizen. Nartizen komen. Hati Ustaz sekarang, padahal tak penyakit. Macam dia makan. Ustaz makan free lah tu. Bukan dia marahnya tukang yang ambil gambar tu yang makan. Aku yang kena. Ingat, bukan semua orang suka dengan kebahagiaan kita. Isteri tuan-tuan ni, gambar-gambar jangan tayang sangat. Baru pakai bedak si pondan tu pun dah belagak dah. Pondan tu dah lari dah Australia. Kita pun tak tahu jantan ke betina, wong lanang, wong wedok nyorak. Kita tak tahu. Nak londeh tak boleh. Sebab hak asasi manusia suhakam kita salah. Tak boleh londeh dia. Betul londeh sendiri. Isteri kita ambil gambar segini, muka mencomel, bini dia tak sedar, bini tu umur dah menopause dah. Dia bubur pedak tu, babi pun lari. Tengok ni, gadis ini wajahnya macam 30 tahun, tapi hubungan sekarang ialah 60 tahun. Mana mungkin, babe, tuan-tuan. Ada begitu je jatuh bedak, tua balik dia. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab apa ibu-ibu? Sebab dia perasaan wajah ni milik dia. Sebab dia tangguh sayang, buka muka dia letakkan Facebook bubuh dalam profil dia. Tiba-tiba orang buat jahat dengan dia, orang sihir dia. Hujung tahun tu dia jadi muka dia macam kena gatal-gatal. Pokoknya orang duduk buat maksiat, buat sihir duduk. Apa nama ni? Menderem dia. Jangan tuan-tuan. Anak kita baby kecil, tanya Syekh kita Al-Yamani, anak kecil kita ambil gambar letak dalam Facebook. Tak boleh. Sayyidina Umar, anak dia conting dengan arang. Sahabat, apa saya hitam benar? Tak boleh. Budak orang kata, cantiknya budak ni, comelnya. Takut datang masalah al-ain. Jin akan datang sekali, dia tak suka kata puji dia. Cantiknya comel. Sebab tu bila baby lahir kat hospital, jas kaki je, mukanya coret-coret dengan love ke bunga ke apa ke tak apa. Itu sunnah. Ni masalah kita bila tak faham sunnah. Belagak kata tuan-tuan, tapi rambut anak haram tak ditimbang dengan emas atau perak. Sebab apa? Anak tu milik kita. Haram sampai balik tak buat akikah anak sebab anak tu milik kita. Ramai orang kita tak buat akikah, ramai orang kita tak buat tahnik mulut, ramai tak buat gunting rambut ataupun botakkan kepala baby ditimbang dengan harga emas ataupun perak. Ramai tak buat. Sebab apa? Milik kita. Ini pasal aku lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tegur kita macam-macam supaya kita ambil iktibar bagaimana kedudukan kita pada hari ini. Saya dengar tadi bunyi macam apa tadi? Loceng tu? Azan ke? Tak perlu azan. Terus ke Datuk? Terus. Sebab tu bila kita kata kita milik Allah, maka Allah akan berikan guide. Allah berikan kita pedoman dan panduan. Macam mana kamu nak jadi betul-betul milik aku? Yang pertama pada aqidah.
Yang pertama ialah kepercayaan dan keyakinan Allah itu Rabbun. Sebab tu barang siapa baca doa yang Nabi kata wajabat lahul jannah, maka pasti baginya dapat syurga bila dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, barang siapa berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, di sana ada persoalan keimanan kepada Allah. Kita reda Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita reda Islam itu sebagai our way of life, jalan hidup kita. Bila kita kata kita ni hamba Allah, milik Allah, yang pertama kita kena pegang Islam sajalah yang terbaik untuk kita. Maka bermakna haram kita meraihkan agama orang lain. Ada banyak perbincangan. Raditu billahi rabba, aku reda Islam sebagai raditu billahi rabba, Tuhan Allah Tuhan aku, maka apa sahaja perintah Allah wajib ditunaikan, larangan Allah wajib ditinggalkan. Wa bil islami dina, Islam sahajalah agamaku, tidak ada agama lain boleh menjadi way of life kita. Minta maaf kalau saudara-saudara kita yang dengar dekat luar tu jangan salah faham. Kita menegaskan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada masa kita orang Islam nak meraihkan agama lain, maka takut jatuh murtad daripada agama Allah. Contoh kena ingat, walaupun jiran kita baik macam mana sekalipun, tapi dia memahami. Dan kita pun tak pernah ajak dia untuk bergotong royong mengagihkan daging korban bagi mereka yang beragama Hindu. Betul atau tidak? Yes. Dia pun faham. Tapi kalau kita rasa kita ni separuh tu milik kita sendiri, separuh milik Allah, sebab itu hidup kita ni caca merbah. Tuh. Islam way of life. Yang ketiga pada aku reda Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan fokus kepada rukun Islam dan kalau sempat kepada rukun iman. Kita ulang balik. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Betul atau tidak? Okey, we are Muslim. Boleh mengucap ramai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita Muslim. Itu syarat-syarat nak jadi Islam. Kalimah syahadah wajib. Tidak boleh guna kalimah yang lain walaupun hebat kalimah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Jaminan yang hamba ini adalah milik Allah. Kalau Nabi kata Allah tidak akan berikan penyakit melainkan Allah turunkan bersama penawarnya. Mesti ada penawarnya. Kalau hari ini kita duk COVID-19, mungkin salah satu ikhtiarinya adalah vaksin. Itu ikhtiar. Ada lagi yang lain yang baik, bahkan mungkin lebih baik. Kita tak tahu sebab kita tak jumpa lagi. Mari pula penyakit apa menatang tadi ni, coronavirus ni, nama macam-macam. Dulu nama varian Delta, Beta, Wuhan, ni hak terbaru ni Omicron. Mungkin lepas ni keluar pula Unicorn, lepas tu Megatron, lepas tu keluar pula Proton.
lepas tu keluar bola popcorn. Lama mati habis. Kita pula lepas dua, tiga, lepas 2, 3, 4, lepas 4, 5, lepas 5, 6, lepas 6 jahanam. Saya yang kedua apa sekarang ni angkat kelekung, turun kelekung. Tak tahu pasal apa. Wallahu a'lam. Cucuk juga dah nombor 3 dah. Tak apa, kita patuh pihak berkuasa kata ini bagus, ambil sebagai ikhtiari. Tapi ada lagi yang lain lebih hebat. Kita tak tahu. Sebab Nabi janji Allah tak akan turunkan musibah, maaf, yang ini penyakit, illa melainkan diturunkan bersamanya penawar. Kena carilah. Perasan tak orang pergi klinik tu, klinik Dr. Chandran. Kan contoh dia. Kita pergi, anak saya pergi lega. Tapi pergi dekat Dr. Munandi, tak ada lega. Chandran lega. Ada orang pergi Munandi lega, Chandran tak lega. Sebab lega ni siapa bagi? Yes. Kalau boleh jawab macam tu kan bagus. Lega siapa bagi? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Aku sakit, dia sembuh. Hang rawat je. Penyembuhnya adalah Allah, perawatnya doktor. Tapi kalau kita dok rasa penyembuh dan perawat adalah doktor, ini masalah kita. Tuan muslimin muslimat sekalian, nak rasa diri mendapat ikhtiras sebagai milik Allah, yang pertama kita ucap kalimah syahadah. Cuba cek rukun Islam. Cek balik. Saya dah cek dah banyak benda, semua orang terdiam. Bila masuk perkara yang kedua ialah mendirikan solat 5 waktu. Bila masuk checklist nombor 2 rukun Islam, iaitu mendirikan solat 5 waktu, yang ini dah tak jadi milik Allah dah. Semua yang ada di sini, termasuk saya dan Datuk semua, cikgu, pengusi apa nama ni, cuba tanya adik-beradik ada 8 orang. Berapa ramai yang duduk tak solat lagi? Ibu-ibu di sebelah sana. Ayah saudara, mak saudara ada 7 orang. 2 je mak saudara yang saudara solat. Yang ni tak solat-solat lagi. You nak mengakui milik Allah? Kita nak kata kita ni adalah Islam? Belum tentu, tuan-tuan. Memang kita Islam kadang kita mengucap. Tetapi ingat, apa mana rukun? Tiang. Bayangkan dicantik semua tiang, sedang gula jatuh habis mati kita. Siapa yang tinggal solat, dia untuk agama. Itu jawapan jelek. Sebab tu kita sombong. Kita sombong kata, ini usahaku. Ni kampung ni kalau aku tak ada, tak akan wujud kampung ni. Nampak ada sombong. Anak dia tu kalau aku tak bagi duit, tak belajar universiti tu. Dulu budak tu main kat masjid ni lah, kami bagi duit ke dia belajar yang pandai, belagak sombong. Dia pula ungkit. Benar dia yang sombong. Jangan mempertikaikan kesombongan orang. Sebab dia dengan Allah. Tapi jangan sombong mengungkitkan bantuan kita kepada orang. Be the best. Don't feel you are the best. Jadi yang terbaik, jangan perasan kita tu baik sangat. Betul atau tidak? Sembahyangnya bagus, dai tinted. Bukan tinted, lebam. Ketung. Ayat ini, jangka ni siapa boleh korek 5 pusat. Punya panjang. Tapi tuan-tuan, tak mustahil dia rasa dia sombong. Ni anak siapa ni? Awak anak siapa? Saya anak Nurdin. Mana ayah kamu nak? Ayah tak datang. Inilah. Anak datang. Ayah tak datang. Sombong. Bendahari marah. Sebab nasi lemak sediakan 200 je. Tapi habis cepat. Jemaah yang semayang 70 orang je. Nasi lemak 250.
Imam salam aja, nasi lemaknya gue sentak. Benda ni marah. Budak-budak ni kan layak. Mereka nak makan dia. Oh. Jangan bang, jangan. Benda bukan benda dari sini. Ni kelebang nak kulubung. Jangan tuan-tuan. Be the best, don't feel the best. Sedap ni pepatah orang putih. Saya mengapai ni sebulan. Buat yang terbaik. Jangan perasan apa hang buat tu dah baik. Sebab kita milik Allah. Bila kita jadi pemimpin, bertanggungjawab merealisasikan keinginan rakyat. Kalau kita ketua kampung, ada projek untuk rakyat, bukan untuk kita ketua kampung. Kalau jadi imam, apa kena buat? Bacaan kena bersungguh-sungguh. Naik khutbah, bacaan penuh semangat. Bukan kerana cukup bulan dapat elon. Bukan imam kelebang, imam kelubung. Faham tak faham? Ni baca khutbah naik. Tuan-tuan, marilah kita bersama-sama. Makmum semua menyerap tidur dah. Ada pula Pak Imam, Jumaat dia datang. Yang lain semua bila jadi imam. Elon penuh dia ambil. Bukan imam kelebang. Imam belah kelubi. Tuan-tuan, sebab apa? Ini masalah bila dia rasa jawatan tu bapak dia punya. Faham tak faham? Bilal bombang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu bunyi. Tak ketahuan punca. Tu saya bang dalam video tu 7 juta tengok tu. Azan seram pernah tengok? Azan subuh masjid kat Kubuk macam sini. Rumah atuk dia kubur dulu baru masjid. Rumah orang sana masjid di kubur. Untung budak ni naik basikal waktu pagi. Bila azan budak tu naik basikal patah balik. Atuk kata, dah semayang kau? Tidak. Kenapa? Hantu. Tuan-tuan, jawatan milik siapa? Allah. Apa kena buat? Buat sungguh-sungguh. Adik-adik belajar. Pandai baca siapa punya? Allah. Rajin dah belajar. Dia dah curi biskut kawan dekat lokal. Lepas dia bergelak. Itu standard. Tak tahu kawan dia pergi mandi, balik-balik, tudung tin tak ada. Dah tertonggeng tung kawan tu. Dia mak, biskut nak habis. Habis? Cepat yang kau makan, kata maknya. Ngangin nak makan. Tapi kena kecurian, kata dia. Jangan buat begitu dia-adik. Tak berkat. Tapi insya-Allah kalau adik-adik anak-anak semua berpengalaman macam tu, bila habis keluar halalkan. Faham tak? Halalkan. Tapi jangan paksa dia halal. Kau halalkan dia. Kamu menampar biji. Report. Mana mudirnya? Mudir mana mudir? Mudir mana mudir? Mudir Mahat mana? Darul Ulum. Mudir dia. Kena tengok elok. Budak-budak mana kanak-kanak. Ya, tengah duduk mandi, tu asal dalam lah. Tuala dia sapunya. Mengengkang tu lari. Macam Spiderman jatuh bangunan. Koyak di seluar dia. Jangan buat gitu, tak berkat. Yang kedua pada mendirikan salat 5 waktu. Adakah mampu kita kata kita ni orang Islam? Mampukah kita kata kita ni milik Allah? Tuan-tuan, ayah ni apa ni saya pakai untuk ayam tadi ni? Sebab muda-muda. Diam semua. Diam semua. Saya tu buat nama awak Hadi. Contoh tak ada lagi tu. Perasaan dia tak main betul. Jadi dia. Histeria dia buatnya. Tanyalah kan. Kalau ada orang yang mengaku dia Muslim. Kalau ada insan
yang mengaku milik Tuhan, tapi sayang dia meninggalkan sembahyang. Sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Al-farqu bainana wa bainal kafiri as-salatu. Bezanya kita dengan mereka ialah salat saja. Kalau kita tak salat, bermakna kita ni agak-agak boleh kan nak kata kita ni Muslim. Tapi jangan pula kata, orang kafir. Jangan pula macam tu. Tapi saya kata muhasabah diri yang dalam ini. Ibu-ibu tak sedih ke tengok anak tak solat? Adik-adik tak sedih ke tengok mak ayah tak semayang? Dah lah mak pakai lebih kurang, jebon berkejut. Kena rasa perasaan ngilu, ya Allah. Ya Allah, ku sayang ayahku, ku sayang ibuku, tapi sayang mereka tak sembahyang. Berilah petunjuk dan hidayahmu kepada kedua ibu dan ayahku. Doalah, doa. Bila hari Jumaat tadi ramai tak berdoa lepas asar. Ba'da salatil al-asr, doa yang paling makbul antara hari ialah Jumaat. Lepas asar. Lepas dah, tunggu minggu depan pula. Ya Allah, aku sayang saudara maraku, aku sayang abang, adik dan kakakku, tapi ku tahu mereka tak sembahyang. Oleh itu kau berikanlah hidayahmu untuk mereka. Doalah, Allah bukan pekak, Allah bukan buta. Sebab kita nak bagi tahu dekat dia orang, kita ni milik Allah, kita milik Islam. Berapa ramai tak rasa serius langsung orang tinggal semayang. Nak van sekali pergi Kedah, pergi Johor. 5 orang semayang, 2 tak semayang. Kita orang buat tak semayang, nak cakap pun tak berani bang. Ya Allah, teruknya orang semayang. Menantu kita tak semayang. Awak tak semayang ke? Tak berani, makcik. Segan. You dah cakap, you dah tanya. Itu jarang orang tanya orang Minang, sebelum saya nak setuju dengan pemandangan ini, saya nak tanya pihak lelaki itu semayang ataupun tidak ya. Dia cakap drama, alih bahasa Naruto Shippuden. Saya nak tanya awak, anak tuan itu semayang ataupun tidak? Alhamdulillah lah tuan, anak itu semayang lah. Alhamdulillah. Berani tanya agak-agak? Wakil lelaki berani, wakil pihak lelaki, pihak perempuan berani tanya agak-agak? Ataupun wakil pihak lelaki berani jawab ya ataupun tidak? Tuan-tuan, kat aku 9 ni baru muka 5. Tak boleh panjang-panjang, SOP je. Satu benda, cek li balik. Adik-adik, Mak Tafiq pun cek li. Darul Ulum cek li balik. Ibu-ibu, cek li balik. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Belum tentu lagi dia bayar zakat pendapatan. Wang simpanan dalam bank dia tak bayar. Ini masalah kita tak faham. Kita duk tekan zakat pendapatan, monthly salary. Maybe monthly around 5,000 kali 12, 60,000. Tolaklah kita, anak kita, bini kita, mak kita, itu ini dan sebagainya, bla 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 bla. Tinggal lebih kurang 35,000 kali dengan 2.5%. Jawapan lebih kurang berapa?
dapat lebih kurang hampir dekat RM1,000 kena bayar zakat. Tapi wang simpanan kita yang simpan sejak tahun 1996 sampai lah ni, penghujung balance-nya ada lebih kurang RM200,000. Ramai orang tak bayar. Sebab kalau kita kata kita ni jahil, orang marah. Ibu-ibu yang bagi duit kat mak kat kampung, mak saya suruh mak saya bayar zakat. Saya kata, mak, duit daripada dalam akaun, duit anak-anak bagi. Dalam akaun dia tak, mak dia jangan pakai. Anak-anak ramai bagi duit dia. Dia kata lebih kat RM35,000. Mak, bayar zakat. Sebab dia mak saya. Mak pun pergi bayar zakat. Oh, zakat simpanan kena juga. Bukan orang kerja je. Tak, kerja pun kena, hak simpan pun kena. Ibu-ibu mah yang sampai pakai gelang kaki, daripada gelang kaki pakai gelang sampai ke lutut, yang dekat tangan sampai ketiak, wajib bayar. Tuan-tuan diam, terkejut ke apa ni? Malam tadi tanya soal, terkejut ada orang. Habis tu, duit ada berapa? Dalam 35, kena bayar. Dia kata tak nak bayar. Kena bayar. Bertaubat dan bayar. Zakat pun tak menentu. Sebab tu kadang-kadang kita hidup di cempaka, makan hak orang. Na'udzubillah min zalik. Kita dapat kerja dengan kerajaan, gaji RM5,000 sebulan, RM60,000, okey, kena buat tolak. Tapi pendapatan kita berniaga, ibu-ibu buat online, jual kari pap sangga, RM510. Beli 3-4 bulan. Duit masuk dalam akaun, simpan, tapi tak belanja sebab laki duk bagi dia makan. Tengok-tengok RM40,000 tahun tu, wajib bayar zakat. Kira baki yang tak akhir dalam akaun, bayar. Kalau Selangor, wilayah Melaka, minta makut lain harga dia. Di Selangor, wilayah tak silap RM22,000 kalau tak silap saya. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, agak-agak. Sebab apa? Sebab kita sayang nak bayar zakat, sebab duit itu kita punya, bukan Allah punya. Yang tak bayar zakat pendapatan sebab kerja tu aku yang cari, aku suruh apa aku bayar pula. Dia tak nampak rezeki itu sumbernya daripada Allah. Islamkah kita? Wallahu a'lam. Milik Islamkah kita? Wallahu a'lam. Milik Allahkah kita? Wallahu a'lam. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Ayat ni nampak-nampak okey lah tu. InsyaAllah 3 April 1 Ramadan. Duk tunggu dah. Saya yakin ramai bab ni orang lepas. Tapi berapa ramai orang yang puasa tapi tetap tak semayang. Tetap pernah jumpa tak? Saya kata Datuk pun pernah jumpa. Puasa bagus, tapi semayang tetap tidak. So, saya kata separuh tu Allah punya, separuh tu syaitan punya. Separuhnya Tuhan punya, separuh tu nafsu dia punya. Wal'ayadzubillah min. Yang tak akhir menunaikan haji, Islamkah kita? Kereta boleh beli bayar 9 tahun, rumah boleh beli bayar 30 tahun, tapi nak pinjam duit bank nak pergi haji kita tak boleh. Sedangkan fatwa telah membenarkan. Umrah haram tak pergi lagi. Umrah bukan banyak. Bank rakyat boleh bagi pinjaman peribadi katakanlah 10,000. Pinjam duit bank rakyat nak pergi haji, nak pergi umrah. Boleh tak salah? Boleh kau nak pergi haji pinjam duit bank? Tu jenis tanya tak mau pergi lah tu. Indonesia dah buat kurun berzaman, kita baru nak buat. Tapi dengan syarat kita ada kerja-kerja kita. Di Indonesia tak silap saya, dia orang ada tanah-tanah yang bila ditolak betul boleh bayar tetap masih tak berpindah lagi. Tuan-tuan, kita bila nak pergi haji no hujung masuk masjid Malaysia lah tu. Saya ulang balik. Saya tanya budak engineering satu syarikat minyak terbesar.
yang berpengkalan dekat KLCC. Berceramah kempen zakat. Saya speaker zakat negeri wilayah Persekutuan sejak 2014 lagi sampai sekarang. Juru cakap ceramah. Tanya anak muda baru 27 tahun, belum kahwin lagi, kereta beli Honda Civic, rumah ada sendiri dah. Itu simpan. Tanya dia, tabung haji dah carum belum? Dia kata belum lagi. Kita nampak lah. Yang mak pun tak suruh langsung. Mak pun tanya, ni hang bayar zakat tak? Zakat apa bayar? Zakat pendapatan tu memang syarikat dah potong. Ni zakat simpanan dalam bank hang. Mak tak penuh. Mak akan tanya, bila nak tak dia makan aku? Mak tak pernah tanya, dah carun tabung haji belum? Belum mak. Lah awak tak buat. Pi haji time muda. Saya tanya dia, saudara, tuan, dia pakai besar gaji 6,000 lebih kurang. 5,000 lebih. Tuan, kalau RM1 sebulan tuan simpan, rugi tak agak? Tak rugi. Kali dengan 12 bulan, 1,200. Tuan, umur tuan 27 tahun. Umur tuan 37 tahun, duit tuan pergi haji dah ada 12,000 dah tuan. Still yang. Pasal apa? Bab agama ni duduk di belakang sekali. Lepas tu orang dapat anak, tak cari tutup guru pergi belah anak mulut anak dia. Dapat anak tak cari Bilal atau masjid, imam masjid ke, guru mak tahfiz ke, yang warak, yang alim, pergi tolong belah mulut anak dia, ambil barakah tangan orang alim. Tak buat pun. Saya pernah belah mulut anak kau tu 5 bulan. 5 bulan gigi macam Pontianak dah. Saya mikir macam mana aku nak jolok jari aku. Kalau aku jolok jari dia kacip kuku aku, mati dia buatnya. Budak tu segar bugar memang montel. Tanya ayah dia tak pernah buat. Tak pernah. Allah, saya kata tak betul ni bang. Bila beranak je pagi, petang pergi sahabat-sahabat. Bila dapat baby pagi, petang cari Nabi, cari sahabat pula mulut anak dia. Dalam bab-bab Allah, bab-bab Islam, bab-bab agama duduk di belakang sekali. Sebab tu bila kita buat kerja, berapa ramai pergi kerja jadi cikgu, jadi itu ini, jadi apa benda pun, atau pergi sekolah, berapa ramai pelajar nak ambil semayang untuk pergi sekolah. Berapa ramai para pekerja Islam nak pergi kerja waktu pagi, berapa ramai yang dia itu ambil yang semayang nak pergi kerja. Semua dah buat kajian dah. 100 orang, ada seorang je. Tuan-tuan. Sebab tu berapa ramai orang kita bila keluar rumah, ramai tak baca Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Udita, wuqita, kufita. Dalam hadis ada sebut. Ramai orang tak baca keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab keluar rumah pun bernafsu. Dan Nabi menjanjikan syaitan tak akan mendekati kita. Kita diberi petunjuk, diberikan keselamatan, diberikan kita kecukupan rezeki. Hudita, wuqita, kufita. Ramai tak baca tuan, sebab kita nampak kita bukan milik Allah. Bila hujan turun renyai-renyai, berapa ramai yang tak baca doa hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ramai tak bacalah doa hujan turun. Bila hujan lebat, ramai tak tahu bacalah doa hujan lebat. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala al-akami wal-zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Semua dah ada Bukhari Muslim sebut. Ramai kita tak baca Allah. Lepas tu hujan turun kita maki hujan. Berapa ramai bila hujan berhenti baca doa hujan berhenti, tak reti-reti.
Ha? Baca mati dah. Oh, okey. Baca mati dah. Kenapa mereka lupa baca doa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, batu kita jadi macam panas pun marah, hujan pun marah, rimah. Berapa ramai kawan belanja makan, dia tak berdoa, Allahumma barik lahu fima razaqtahu wa fillahu warhamhu. Allahumma barik lahu, ya Allah berkatilah pada apa kau rezekikan kepadanya. Dia bagi kau makan dengan duitnya, ampunkanlah dia, rahmatilah dia. Yang dekat, terima kasih banyak. Nanti ni buat lagi belajar lagi dah. Oh, nampak ni. Orang kata bodoh marah. Ngaku tuan kan, kita pantau lagi kita jahil bodoh kan. Jangan jadi dia bodoh. Tuan-tuan diam semua siapa ni? Marah ke apa? Nampak macam romantik, diam je. Tuan-tuan, ibu sekalian, ada orang boleh terlupa baca bismillah ketika menjamah makannya. Ada orang yang boleh terlupa berkata alhamdulillah bila selesai makannya. Boleh terlupa. Berapa ramai boleh terlupa baca doa naik kenderaannya. Boleh terlupa. Kenapa? Allah ni, उस कदर बहुत खराब हो गया, आपका जब नहीं कर सकते हो, क्यों? पागल हो गया. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila imam bagi salam, berapa ramai pakai cabut lari pulang dah. Adab solat jemaah pun tak reti bahasa. Kalau imam tak habis lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau imam tak habis baca lagi zikir tersebut, jangan bangunkan diri anda nak balik, tak payah, kecuali nak berak balik. Kalau nak balik, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, brum. Memang kurang ajar. Kalau celapuk agak ni, belakang, nak menyada kat belakang. Aduh, ni ada seorang kalau lemah biang. Hai, panjang pula malam cerita ni. Bila dah ingat-ingat Datuk, masuk, tak habis masalah. Sebab saya malam ni, pukul 10 dah janji. Kawan nak ambil makan apa benda entah. Tadi dah makan semangkuk, 2 mangkuk nasi biryani, malam ni kita makan lagi Ustaz. Roti nan katanya. Tak mana entah. Dia kata kat Kelebang juga. Betul tidak? Roti nan, roti non. Tak apalah, duduk nanti kat luar tu saya kata. InsyaAllah. Ke sini ada makan tu? Datuk makan je lah. Kan saya makan sikit, saya nak balik. Cepat-cepat sikit kan. Besok kuliah subuh pula. Kuliah subuh di Masjid Benda dah. Esok seri road tour saya dengan Ustaz satu debat ya. Tuan-tuan, satu debat di insya-Allah boleh mana lah tahu besok kuliah subuh di Masjid Ihsanuddin Gangsa, kuliah duha di Masjid As-Salihin di Alai, kemudian malam besok di Masjid Saidina Ali bersama dengan Abius satu debat, dan saya dekat Masjid Saidina Ali Bukit Katil. Jadi siapa yang ada kesempatan masa tu, jomlah kan. Esok kita dengar, malam besok dengar Abius punya musibah dia kan. Rumah dia hilang dalam masa 2 jam. Lepas tu dia sakit masuk balik hospital. Uji dia, tapi dia hebat, kalah seorang ustaz. Sabar dia, menangis tetap menangis kata dia.
Tapi redha tetap wajib kita redha. Allahu Akbar. Tuan bayangkan saya, na'udzubillah, ya Allah tolonglah, janganlah uji macam tu ya Allah. Tapi Tuhan pilih tu kena orang. Allahu Akbar. Yang kelima tadi pada menunaikan haji bagi yang mampu. Saya pernah live dalam satu rancangan Labaik Allah. Makcik tu umur dia dekat 60 tahun. 50. Dia tak pencen lagi kot. Umur dia dah 56 tahun. Tapi ibu-ibu dia buta. Tahun lepas tak ada, 2020. Dia buta. Saya jadi tetamu khas. Saya ni tengok dia bercakap, saya sebut dah tu. Dia kata apa? Saya simpan duit masa umur saya 20 tahun lebih. RM10 sehari. RM10 lah, ada RM10 lah kita. Sehari ke sebulan ke. Bila ada kerja bla bla bla. Saya tak pakai duit anak-anak. Semua duit saya untuk saya buat haji. RM15,000 dengan duit tambang, duit makan. Jadi soalan dia, tuan-tuan, bila kita habis tuan rumah dia daripada Mekah, bagaimanakah kita? Beza ibu-ibu orang berkehendak. Beza orang berkehendak dengan orang yang tidak berkehendak. Batu Islam hanya sekadar pada nama sahaja. Sebab itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari, selalu kiai kita, alim ulama kita, penceramah sebut tentang al-muhajir, kan ada hijrah. Bawah tu dia baca dan ada sebut al-muslim, ni penutup. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, adik-adik sekalian, dengarlah elok. Dengarlah elok. Siapakah, who is the Muslim? Siapakah yang boleh bernama seorang Islam? Orang yang boleh bernama seorang Islam, kita cek diri ni. Jangan tuduh orang, ha ni orang Islam, orang kafir, jangan gitu. Kita muhasabah malam ni. Orang yang boleh dikatakan Muslim is orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Di situ pun dah cukup menunjukkan kita belum sempurna Islam kita. Mati hamun, kata mengata, lidah. Nabi dah nampak dah benda tu. Tangan apa? Tangan apa? Tulis dalam surat khabar, tulis dalam Facebook, tulis dalam Telegram, tulis dalam TikTok, tulis macam-macam tulis, kita sebarkan fulan bin fulan bin fulan. Wahai para netizen sekalian, awas. Awas. Bila Imam Masjid Kuang digombak, orang maki dia kerana mandikan budak yang hidup macam mandikan jenazah, kerana budak tu mencuri. Bila budak tu kata nak beli ubat atuk dia, dia berkata apalah masjid bla-bla ni, patut ambil tuntang atuk dia. Oh, maki ni. Sekali besok atuk dia buat deklarasi, saya setuju dengan apa pihak masjid buat. Dan saya setuju dia dipenjarakan. Sebab saya dah tak mampu nak jaga dia. Sebab saya bela dia daripada kecil. Saya tak larang dah. Imam tu letak jawatan. Netizen maki ni. Saya nak tanya tuan-tuan, Datuk. Orang kalau curi kat masjid kita ni, apa kita tak buat kat dia? Cuma silapnya adalah viral je. Saya imam daerah Kuala Selangor. Saya beritahu terang. You nak ambil, nak kerak pun tak boleh. Masjid daerah ni duit banyak. Mereka curi duit menggunakan tali bubuh getah, celup masuk angkat. Dapat tangkap 3 pagi. Apa yang kita tak buat ke budak tu? Kita ikat dia dengan rantai besi, hak gajah tu ikat dekat tiang parking. Cuba kita tak pukul dia. Takkan bilang, curi. Hai, gila kau. Orang tu mencuri, kenapa curi sayang? Tobat tak sayang, penendang sepiji depan. Sekali satu budak tu dah meninggal dah. Dia budak isap gang plastik.
Saya pun buat macam saya jadi guru disiplin sekolah pondok. Saya backhand tangan dia, pada ada pam sebiji. Orang tak sempat tengok. Siapa buat? Tapi saya buat. Dan dia mengaku dia buat. Saya telefon SM, balai polis, ketua balai. Abang, ambil budak ni. Dia memang dia curi. Macam mana imam tahu tak dia? Tanyalah, pandai-pandai lah buat macam mana. Jangan tak tahu kot, saya bagi tu je. Tahulah boleh buat macam mana. Lepas tu pukul 12 malam, dia bawa polis pergi ambil beg yang dia curi tu di bawah, di dalam longkang rumah lawyer kawan saya dekat masjid di Kuala Selangor. Ada budak yang curi tu, ayah dia tak mengaku yang dia anak saya. Ini atuk dia bagus. Ada anak yang ayah tu sama. Basikal rumah kita pergi ambil semua orang punya. Ayah dia apa? Tak tahu pula basikal tu orang lain punya. La ilaha illallah. Saya tak nak sebut keburukan ayah dia. I know very well about him. He is a government employee. Dia pergi curi hampir RM1,500 duit orang jemaah. Dan saya dapat semayang hajat. Ya Allah, tolonglah, jangan jatuhkan maruah masjid aku yang aku pimpin masjid ni. Dia cari tuan-tuan, alhamdulillah, dia bawa pergi dekat satu tempat yang najis besar, najis taik tu. Dia pergi letak di situ. Dia masuk di Melaka. Setahu dia datang ke Melaka, faham di Melaka dia di mana tempat dia. Bila dia balik, saya tengok dia kerja dekat satu petrol pump. Saya tengok terkejut dia. Dia tengok sampai terkejut. Saya lagi terkejut. Tak apalah. Saya kata, lah hati tak sedap. Duduk belah depan, saya tengok dia jaga kaunter pula. Saya kata dekat kak tu, kak, tak bercakap buruk tapi hati-hati. Dua bulan depan dah tak ada dah. Buat apa? Rugi dekat 17,000. Dia pergi ikat dekat meter tu, berjalan habis. Allahu Akbar. Dia memang macam belajar Ustaz. Kaunter hilang dekat 10,000, itu hilang dekat 7,000. Tapi tak perasan cara dia ambil. Dia punya hidden dia bagus. Tuan-tuan, kita nak buat apa? Kita nak kata dia tu Islam. Kita tak boleh kata tak Islam tak. Maksudnya kalau kita macam nak bayangkan, adakah kita Islam macam tu? Menyakitkan peniaga, merugikan pemilik perniagaan. Kita buat kerja tak amanah. Kalau kerja dapat sikit, dalam bahasa mudah ni, rasa boleh buat untung, kita makan rasa. Curi tulang, datang pukul 9, pukul 11, pergi melepak dengan kawan pukul 12.30. Bawa balik pejabat. Hari-hari sejam kita buat kerja yang culas. Bayangkan 20 hari, 20 jam. Kali dengan setahun berapa? 240 jam. Bahagi dengan 8 jam kerja berapa hari? Di manakah Islamnya kita boleh merosakkan orang? Ibu-ibu, doa ibu paling makbul daripada ayah. Iya. Doa isteri kita ni makbul, lepas tu ramai bini seorang sini. Kita berdoa macam dia, jangan. Dia dapat. Berapa orang isteri dah ramai kat tangan? Ada? Ada ke? Tak ada langsung. Ya Allah. Macam aku. Baik. Isteri berdoa dia lebih cepat. Sebab apa? Dia banyak perjuangan, banyak kesabaran, banyak redha dia. Ibu doa kat suami, doa anak-anak. InsyaAllah agar dapat kebaikan dan tersirna Islam dalam tubuh badan kita. Yang penghujung akhirnya kita nak bagi tahu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Jadi tuan, semua benda, seluruh hidup kita ni baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebenarnya tidak ada milik kita, semuanya adalah milik Allah. Tidak ada milik kita, semuanya adalah milik agama. Siapa yang kaya, bersedekahlah, berzakatlah. Siapa yang senang, bantulah orang yang susah dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan berikan kebaikan. Kalau tak dapat dunia pun jangan risau, Allah tak pernah lupa. Akhirat akan mendapat natijah yang terbaik, insyaAllah. Jadi sebelum saya nak tutup majlis kita ni, insyaAllah tuan-tuan sekalian, maka macam besok tuan-tuan, kita akan lancarkan kempen sumbangan untuk pengurusan dan program dakwah majlis ini. InsyaAllah mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh mengutip sumbangan derma. InsyaAllah tuan-tuan bagilah, ibu-ibu bagilah, ya. Gelang-gelang mah yang bawa terlebih tu masuk dalam tu. Ya, jangan risau. Ya, kita ada apa, handphone pun boleh. Ya, ada apa benda buatlah yang terbaik. Sebab saya babak ni saya terasa sebab saya sendiri pun adalah daripada duit 100% duit orang ramai. Saya belajar di Pakistan hampir 7 tahun. Mak ayah susah, my grandmother pun susah. Jadi tuan-tuan, saya belajar di sana pun adalah duit orang ramai, orang Shah Alam dan orang daripada Hulu Kelang, Taman Malawati. Dan 2 orang ni dah meninggal dunia dah. Jadi program dakwah berjalan, memerlukan kewangan dan sebagainya. Maka tuan-tuan sumbanglah. Kalau tuan-tuan mati besok hari, insya-Allah duit tuan-tuan akan berjalan sebagai gerakan dakwah. Lahir anak-anak kita menghafal Quran, diorang menghafal lagi, diorang duduk hidup, diorang tak mati, nyawa berkah panjang. Dia baca Fatihah, ibu-ibu yang pernah bagi duit selalu kat Mak Tahfiz Darul Ulum akan dapat kebaikan. Yang ini kita kempen malam ini untuk masjid, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk dana projek pembangunan ataupun program dakwah di masjid, insya-Allah. Jadi moga-moga bagi mereka yang bertugas ataupun bagi mereka ada tabung, tuan-tuan bantulah, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat daripada apa yang disampaikan pada malam ini. Dan insya-Allah saya Ustaz Syed Bahri doakan untuk kita semua dalam keadaan sihat, sejahtera, afiat, dan insya-Allah mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa yang timpa atas kita ini semua adalah dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, bahawa musibah ni Allah yang izinkan, maka Allah berikan 2 benda, ketenangan dan kesabaran di dalam kehidupan kita menghadapi musibah dan kesusahan, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri, insya-Allah. Jumpa lagi minta maaf Datuk, Datuk sekalian, Habib-habib dan ustaz sekalian, insya-Allah. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, terkena pada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata. Sama ada nama, tempat dan alamat, itu rekaan semata-mata. Kalau siapa-siapa terasa padan muka, itu je lah. Kan? Boleh macam dengar macam kata kat aku ni, kalau perasaan sangat, minta maaf banyak-banyak. Nak buat macam mana? Kadang-kadang saya jadi nak murid pun ustaz tu cakap, saya kena juga, wallahi. Apa kita kena buat? Muhasabah diri lah. Aku ni ustaz, ada benda aku tersilap. Balik kena change, kena koreksi diri, insya-Allah. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh macam makcik? Boleh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.